Dan insyaAllah malam ini kita akan membahas pada tajuk yang ke-39, ya, iaitu tentang adab berdoa. Ya, adab berdoa. Terlihat pada matan di sini, Haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Salihun al-Muriy an Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu At-Tirmizi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi, dia ni ada seorang yang soleh, telah menceritakan kepada kami Salih al-Murri daripada Hisham bin Hasan, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum muqinuna bil ijabati, dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahawa Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'aan, Allah tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, ya, dari hati yang lalai. Ghafil, ya, kitab Tanbihul Ghafilina, peringatan bagi orang yang lalai. Ghafilin, lalai. Kalau orang belah utara sebut ghaflah, ataupun lahinna. Jadinya maksudnya dia berdoa dan dia tak menghayati pun apa yang dia sebut. Minta sebut je lah, dia pun tak tahu boleh minta, ya. Jadinya bagaimana doa kita nak kabul? Bagaimana Allah Ta'ala nak kabulkan doa kita, sedangkan apa yang kita ucap pun, apa yang kita minta pun tak faham. Jadi itu tuan-tuan, ya, doa-doa ini biarlah kita tengok pada dalam bahasa Arab pun, tengoklah maknanya, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Jadi kita faham, ya. Jadi bila mana doa dalam keadaan lalai ini, maka bagaimana Allah Ta'ala nak terima, nak kabulkan doa, ya. Pengenalannya, menurut Ibn Faris di dalam kitab Maqais Al-Lughah, bahawa doa dari sudut bahasanya ialah memalingkan sesuatu kepada kamu dengan suara atau kata. Maksudnya kita panggil orang lah, dia tengah-tengah berjalan, kita panggil dia, Mat. Padahal dia sebelum tu dia tak menghadap kita pun, tapi bila dia dengar nama dia dipanggil, dia pusing kepala dia tengok kita. Ya, maksudnya memanggil lah. Jadi daripada dia berjalan tadi tu, dia pun tak tahu apa, kita panggil dia, Mat, kan lah, kita lawan nama dia, maka dia pun pusing. Ya, jadinya memalingkan sesuatu kepada kamu dengan suara dan kata. Menurut Ibn Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, doa dari segi asal bahasa ialah menyeru. Doa juga maksud menyeru. Doa juga bererti memanggil, memohon atau meminta. Ketika berdoa bererti sedang memanggil, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha mendengar. Manakala doa menurut istilah syaraknya, seperti mana yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Sya'nul Du'a, ialah permohonan pertolongan dan bantuan oleh
seorang hamba daripada Tuhannya, dan hakikat doa iaitu menzahirkan kefakiran, kelemahan dan kehinaan diri kepada Allah SWT yang di dalamnya terpeterai pengagungan terhadap Allah SWT dan mengiktiraf sifat kemuliaan dan pemurahnya. Ini kata Imam Al-Khattabi. Maksud doa itu ialah kita minta sesuatu pada Allah dengan kita menghinakan diri kita, kita rendahkan diri kita. Ya Allah, sebenarnya aku hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Aku hamba-Mu yang lalai, ya Allah. Ya, kita sebut kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Ini di samping kita agungkan nama Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kan? Ya Allah Tuhan yang Maha Kuat, Maha Gagah, semua dah. Maksudnya kita rendahkan diri, kita agungkan Allah. Mintalah kita minta. Ya? Definisi doa yang dinyatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan bahawa doa merupakan pohonan seorang hamba daripada Allah SWT, seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, yakni mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah SWT, fa inni qarib, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Ya, ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Ya. Dalil daripada Al-Quran juga hadis dalam suratul A'raf ayat 180. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah SWT itu mempunyai nama-nama yang baik, al-asma'ul husna, nama-nama yang baik, yang mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya, yakni kepada Allah SWT, dengan menyebut nama-namanya itu. Ya, dan Allah Ta'ala akan beri ganjaran apa yang kita tak tahu, dah kita minta je. Dan kadang-kadang kita minta sikit je, tapi Allah Ta'ala bagi banyak. Ya. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu engkau kalau bagi minta cukup, kena bagi lebih. Kan? Semua dalam ilmu Allah SWT. Yang penting minta. Ingat, permohonan tu kena ada. Jangan jadi orang yang sombong. Siapakah orang yang sombong? Orang yang sombong, orang yang tak pernah nak angkat tangan minta pada Allah pun. Pada dia semua dah cukup. Dia tak sedar itu adalah satu istidraj. Allah Ta'ala mabukkan dia dalam kemewahan, kenikmatan, supaya dia lebih jauh pada Allah SWT. Ni lagi orang yang malang, tuan tak? Di dunia dia ingat satu kemuliaan. Ya, dia tak solat, dia tak taat perintah Allah, ya, satu kemuliaan dia ingat, rupanya tidak. Ya, rupa-rupanya dia satu kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yastajib Allahu lahu inda syada'idil wal kurabi fal yuksir du'a fir raha'i." Maksudnya, siapa yang suka Allah Subhanahu wa taala terima doanya ketika kesukaran dan kepayahan,
waktu dia dalam susah, waktu dalam kepayahan, dia angkat tangan minta pada Allah, dan ketika itu Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Maka hendaklah dia memperbanyakkan doa pada masa kemewahan dan kesenangan. Waktu dia sihat, waktu dia senang, dia banyakkan berdoa pada Allah. Dah sihat, minta lagi, ya Allah kesihatan, kau bagi aku kesihatan. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Allah bagi dia kesihatan. Sebab apa? Ya Allah, kau kurniakan kesihatan padaku, ya Allah, supaya aku dapat melakukan banyak amal ibadah, ya Allah. Supaya aku lebih taat padamu, ya Allah. Ya Allah, kau panjangkan umur aku, ya Allah, supaya amal ibadahku bertambah, ya Allah. Aku rasa nikmat dengan beribadah, ya Allah. Oh, maksudnya Allah Ta'ala bagi kita kaya bukanlah sia-sia. Allah Ta'ala bagi kita sihat tidaklah sia-sia. Allah Ta'ala bagi kita panjang umur tidaklah sia-sia. Sebab ada berapa balik pada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru betul. Ya. Jadi bila dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita rasa kita dah okey, sentiasa juga tak putus doa juga minta pada Allah, maka insya-Allahnya ketika kita dalam kepayahan, kita dalam kesukaran pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu kita. Allah akan kabulkan doa kita. Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam kitab Syarah Al-Hikam menyatakan bahawa tatkala Allah SWT membukakan mulut kamu dengan memohon kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah SWT berkehendakkan doa kamu diperkenankan. Kita kadang-kadang tengah-tengah malam terjaga, terjaga kan? Pukul 3 pagi, 4 pagi, rasa nak buang air kecil, pergi ke tandas tak, kan? Balik keluar pada tandas, masuk tamu tidur balik. Kita pun tak berzikir, kita pun tak minta ampun pada Allah. Padahal asbab kita pergi bilik air tu, Allah Ta'ala bagi peluang. Engkau tak nak semayang 2 rakaat pun, kau doa lah, minta lah, kan? Kalau tak nak semayang pun rasa, tak larat nak semayang, sejuk lah apa dah, kan? Zikirlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ataupun istighfar tak? Allah tak lagi peluang pada kita ni tak? Ni keluar-keluar balik air tu, namun tidur balik, tarik selimut balik. Sedangkan ketika itu Allah Ta'ala bagi peluang. Ni tak adalah pula nak suruh malaikat mari kejut kita, Cik bangun, ajolah bangun, mayang tahajud, kan? Tak adalah sebut macam tu. Tapi dengan asbab kita terjaga waktu malam, dengan asbab kita ke bilik air, alang-alang pada masuk bilik air tu, lajak-lajak teruslah ambil wudu, kan? Rasa malah lah nak bangun berdiri, nak larat lenguh, nak duduk. Boleh semayang duduk, tak ada masalah. Rasulullah yang sunat pun duduk, boleh. Punyalah nak suruh semayang juga tak? Ya, kalau rasa malas dengan susah dengan Allah, berzikirlah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Tu kedai time-time waktu mahal tu. Ya, wa qum bil laili wan nasu niyam. Kamu bangun malam ketika mana orang lain sedang tidur, ya. Wadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera tanpa roadblock. Keterangannya, berdoa juga turut mempunyai beberapa adab, ya, beberapa adab dan juga keadaan-keadaan tertentu yang membantu untuk ianya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam berdoa, kita juga diharapkan untuk memerhatikan adab-adabnya. Adapun adab-adabnya seperti yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa'i, terapi penyakit hati. Terapi penyakit hati, iaitu apa kata dia? Pertamanya, kita berdoa ni, dia merasakan bahawa hatinya benar-benar hadir dan bertemu dengan penciptanya sehingga mampu memberi tumpuan sepenuhnya ketika berdoa. Seolah-olah dia sedang berdialog dengan Allah SWT. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dia minta depan-depan. Ya? Ni Allah depan aku, minta depan-depan. Minta apa saja yang kita nak. Dengan nada suaranya, ya? Dengan intonasinya, gaya bahasanya tak. Dalam keadaan kita merayu dan kita berintih,
Kan, bersungguh minta pada Allah. Makanya itulah tanda-tanda Allah nak perkenankan doa kita. Yang keduanya, merendah diri serta tunduk khusyuk ke hadratnya. Kan, macam seperti mana disebutkan tadi, rendahkan diri kita, hinakan diri kita depan Allah. Aku hamba-Mu yang berdosa ya Allah, aku hamba-Mu yang lalai ya Allah, aku banyak buat maksiat ya Allah, dan banyak dosa yang aku buat aku pun tak tahu, sampai tak terhitung dosa aku ya Allah. Kan, seperti mana Imam Syafi'i nak dalam dia punya syair ya, ila utulis firdaus, kan, yang itu orang nasyid tu. Ya, sungguhnya ya Allah, aku tidak layak untuk syurga-Mu ya Allah. Ya, kalau kita kikir tak, kata Imam Syafi'i dia tak layak. Sebab apa? Dosa dia banyak. Tapi dalam masa yang sama, dia pun tak sanggup nak masuk neraka Allah. Dia tahu dia banyak dosa, tapi dia tak sanggup nak masuk neraka sebab kelemahan ini ya. Maka apa dia minta? Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kan? Jadinya minta lah pada, sebab Allah tu Maha Pemurah. Selagi Allah Ta'ala buka peluang pada kita untuk kita berdoa, seperti mana kata Imam Syekh Ibn Atha'illah tadi, selagi mana Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita angkat tangan, berdoa minta pada dia, insya-Allah Allah nak kita minta lagi. Janganlah kita rasa fed up. Jangan kita rasa boring, bosan. Minta tak dapat, minta lagi. Ya. Sebab kita minta A, pada kita A itu dah bagus, Allah Ta'ala bagi yang lain yang lebih bagus daripada A yang kita minta. Kan? Sebab yang tahu siapa? Allah SWT. Yang ketiganya, bila mana berdoa ini menghadap ke arah kiblat. Ya, tak kira lah di tempat mana pun. Ya, kalau depan Kaabah pun menghadap ke arah Kaabah lah. Kalau kita depan Kaabah tu menghadap betul, body Kaabah tu kena. Ya. Yang keempatnya, harus dalam keadaan suci daripada hadas. Sebaiknya dalam keadaan wudu. Kan? Dalam keadaan kita aman, kita rasa kita tak ada masalah, boleh. Tapi dalam keadaan darurat, ya, makanya tak ada masalah pun. Kan? Dalam keadaan yang kita rasa boleh, boleh. Dalam keadaan wudu. Yang kelimanya, mengangkat kedua-dua tangan kepada Allah. Kenapa angkat tangan? Tak angkat tangan tak boleh ya. Ya. Angkat tangan itu tunjuk kesungguhan kita minta. Kecuali kalau orang tu dua-dua tangan dia tak ada, nak angkat macam mana? Tak. Bagi kita yang upaya angkatlah. Sebagai tanda betul kita minta. Orang minta sedekah macam mana tuan? Tak. Orang minta sedekah kalau tepi jalan pun tak. Dia hulur tangan dia minta buat kesian kan. Tak ada pula dia letak tangan dia peluk tubuh dia tak. Nak bagi tak bagi sudah. Kan? Dia pun angkat tangan dia minta. Ini dengan Allah lagi kita minta, dua-dua tangan kita angkat. Minta mara pada Allah, menggemis di hadapan Allah SWT. Kan? Jangan kita berdoa tuan-tuan, letakkan diri kita sebagai hamba. Jangan letak sebagai kawan, jangan letak diri kita sebagai bos, jangan letak diri kita sebagai orang besar tak. Nah, ini Tuhan ni, kita ngadap ni. Rendahkan diri, aku ni hamba, walau apa pun kita, siapa pun kita, apa jawatan kita pun. Kan? Aku ni hamba Allah. Yang keenamnya, memulakan dengan puji-pujian kepada Allah SWT seperti membaca Alhamdulillah, diikuti dengan membaca selawat kepada Nabi SAW. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ditutup juga dengan selawat wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, buka dengan pujian kepada Allah dan selawat ke atas Nabi. Ditutup pun sama juga, minta Rabbana atina fid dunya, dan juga ditutup dengan Rasulullah. Ya. Yang keenamnya, sebelum memohon sebarang hajat dan keinginan, seorang itu terlebih dahulu memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah SWT seperti astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum kita nak andaikan hajat kita lah, anak nak masuk sekolah, anak masuk universiti lah, nak minta permohonan kita diluluskan, pinjaman kita lulus, itu nanti dulu. First sekali, minta ampun dulu. Bersihkan diri dulu. Minta ampun pada Allah SWT untuk diri kita. Siapa lagi? Mak ayah kita. Allahumma firli zunubi wali walidayya. Siapa lagi? Untuk guru-guru kita. Wali mu'allimin wa mu'allimat. Siapa lagi? Orang-orang Islam. Wal muslimin wa muslimat. Siapa lagi? Yang hidup dan yang mati. Al-ahyat minhum wal amwat. Minta semua. Enggak? Minta untuk diri kita keampunan, mak ayah kita, guru-guru kita,
Ya, semua muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Yang ke-8, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Ya, jangan kita berdoa dalam keadaan kita pun tak sedar. Dalam kita doa kita tak serius. Doa minta macam-macam tapi duduk ketawa. Ada penghayatan pun. Yang ke-9, berdoa dengan penuh pengharapan, ar-raja, ya, al-khauf, dan juga perasaan takut akan kebesaran Allah SWT. Bertawasul dengan nama-namanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Muntaqim, Ya Halim, macam-macam lah nama-nama Allah lah. Dan juga sifat-sifatnya dan mengesakannya. Yang ke-10, bersedekah sebelum berdoa. Ya, bersedekah. Datang ke masjid pada awal pagi tu kan, masuk tabung dulu, ya, minta daripada Allah. Ibn Qayyim menyatakan bahawa dengan memperhatikan dan mengamalkan adab-adab tersebut, doa yang dipohon hampir pasti tidak akan ditolak, apatah lagi jika ianya menepati dengan perancangan Allah SWT. Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya, tafsir Ibn Ashur mengatakan bahawa pada Allah SWT menuntut hambanya untuk berdoa kepadanya berkaitan hajat-hajatnya serta ia menjadi dalil akan pensyariatannya, dan perkara ini tidak mempunyai khilaf di antara orang Islam. Ya, berdoa ni memang dituntut pun. Ya. Pengajaran hadis ini, yang pertamanya, kita perlu sentiasa meletakkan keyakinan bahawa setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ditolak. Mintalah. Bagaimana permintaan itu tidak menentang benda pelik-pelik lah. Tak. Mintalah pada Allah. Apa yang selalu kita minta? Pertama, kita minta ampun. Yang keduanya, kita minta Allah Ta'ala rahmati kita. Ketiganya, kita minta pada Allah rezeki. Tambahkan rezeki pada kita. Kita minta pada Allah Ta'ala berkati rezeki yang diberi. Kita minta supaya kita ni mempunyai anak-anak yang soleh, isteri yang solehah, suami yang soleh. Dan kita semua ni tak. Di samping yang lain-lain yang kita berhajat. Yang kedua, apabila kita yakin Allah SWT itu maha pemurah, maha kaya, tentu kita juga akan yakin bahawa Dia maha berkuasa untuk memakbulkan apa sahaja yang kita hajatkan. Ya, Allah Ta'ala itu Al-Wahhab, maha pemberi. Dia akan bagi. Ya, dan Allah Ta'ala akan beri itu mengikut kepada keperluan kita, mengikut pada apa yang kita hajatkan itu. Ya. Allah Ta'ala, ya, kadang-kadang apa yang kita minta itu adalah kehendak kita, bukan keperluan. Jadi Allah Ta'ala tangguhkan dulu. Sebab ini bukan keperluan kau. Apa yang kau perlukan bukan duit, bukan harta kekayaan. Engkau perlukan kebahagiaan, engkau perlukan anak-anak yang soleh, isteri solehah, suami yang soleh. Engkau perlukan jalan-jalan yang baik. Ini yang aku bagi. Ya, kita dah nampak kaya, nak minta kaya kan. Makan lapau kaya. Ketiganya, kita dianjurkan berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik, mengikut keperluan doa itu. Yang keempat, apabila Allah SWT mengilhamkan kita untuk berdoa, sudah tentu Dia akan menerima segala hajat dan permintaan kita. Nah, saya sebut tadi, waktu malam kita bangun-bangun kan, dah pergi peluang dah. Ini time mahal ni, pukul 3 pagi, 4:30 pagi bangun ni dah. Kan? Terasa nak buang air dah, pergi bilik air dah. Rupanya tak buat apa pun. Istighfar pun tidak, minta apa pun tidak kan. Pergi ya. Yang kelimanya, bukan mudah untuk seseorang menggerakkan hati dan lidahnya berdoa jika tidak mendapat hidayah Allah SWT. Ya, susah. Bukan semua orang dapat peluang macam ni. Seorang dia tanya pada Hasan Al-Basri lah, kata apa? Ya, aku ni, Tuan cakap, aku dah dengar kuliah Tuan bercerita pasal orang yang buat dosa ni kena azab macam tu lah, rezeki tak berkat lah, macam-macam doa tidak diterima lah kan? Di dunia lagi Allah Ta'ala bagi hukuman. Aku tengok tak ada apa pun kat aku ni. Aku tak pernah sembahyang pun, tak puasa kan? Tapi aku elok sihat, tak sakit, kaya raya lagi. Macam mana Tuan cakap orang yang tak perintah Allah, Allah Ta'ala azab dia kan? Kata Hasan Al-Basri,
Ya, sebenarnya itulah azab yang paling dahsyat yang kena pada kau. Sebab apa? Sepanjang kau yang hidup sedang macam ni, kau pernah sembahyang? Tak pernah sembahyang kan? Kau puasa? Tak puasa kan? Kau pernah angkat tangan doa minta pada Allah tak? Tak pernah kan? Tak pernah. Kan? Kau pernah ada rasa menyesal buat minta? Tak pernah. Itulah azab paling dahsyat. Sebab apa? Allah Ta'ala tak gerakkan hati engkau sedikit pun untuk minta pada dia. Allah Ta'ala tak buka pantung pintu hati kau. Itulah azab yang paling dahsyat. Sampai kau tak rasa apa-apa. Seorang yang mana yang biasa melakukan dosa dah, ada mula-mula dia rasa bersalah nak buat dosa tapi bila dia biasa buat dosa pada dia, contoh mencuri cukup lah, mula-mula curi sikit-sikit dulu, tengok okey clear, tak ada orang tangkap pun dah, tengok kali kedua berjaya pula, dia rasa sedap benda tu, dia jadi tabiat dia. Masa dia tak rasa apa langsung dah, dia tak rasa bersalah pun. Jadi itulah azab yang dahsyat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak buka langsung pintu hati dia untuk bertaubat. Allah Ta'ala tak buka pintu hati dia untuk berdoa pun. Bukan mudah untuk seseorang menggerakkan hati dan lidahnya berdoa jika tidak mahu dapat hidayah Allah SWT. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum tabarakallahu ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Maksudnya sesungguhnya Tuhan kamu yang maha suci lagi maha tinggi itu sangat pemalu lagi mulia. Dia malu terhadap hamba-hambanya yang mengangkat tangan berdoa, tiba-tiba tidak diterimanya permintaannya itu. Bila kita cukup syarat berdoa dah, dan seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim tadi, kita ikut dia punya aturan kan, kita minta dalam keadaan itu dah. Jadi Allah Ta'ala malu kalau nak tolak doa kita. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Hadis ini bersatu hadis hasan gharib. Yang keenam, menerusi hadis ini, Allah SWT bukan sahaja memerintahkan hamba-hambanya supaya berdoa, malah Allah SWT turut mengajar apa yang sepatutnya kita berdoa dan cara terbaik yang perlu kita buat ketika berdoa. Kesimpulannya, yang pertamanya, doa merupakan ibadah kerohanian yang cukup tinggi nilainya, di mana setiap insan akan merasakan betapa tingginya penghargaan dan penggantungan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usaha dan ikhtiar dilakukan, kemudian dituruti dengan permohonan dengan penuh khusyuk dan tawaduk, disertai dengan hati dan jiwa yang tenang dan mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bukan hanya luahan kata geram, marah, kesal dan sebagainya. Kita berdoa bukan kita nak murut. Ya Allah, aku dah minta lama tak dapat pun, ya Allah, kau nak bagi-bagi, ya Allah kan. Kita tak berhak pun mempersoalkan bila Allah Ta'ala nak bagi. Itu bukan kerja kita. Sebab Allah Ta'ala dia tahu bila yang kita perlukan. Mungkin pada kita saat itu, itulah saat yang betul-betul kita perlukan. Contoh apa dan Tuhan? Contoh mudah kita daripada Palestin doa. Satu dunia doa nak. Baik yang Islam atau bukan Islam, minta kita duk baca doa kunut nasilah tiap-tiap kali subuh kan. Rupanya lagi teruk si Yahudi laknatullah tu kan. Dia hantam Israel lagi teruk dia hantam orang Palestin Gaza kan. Jadi adakah kita nak kata ya Allah kau tak kabulkan doa kami ke ya Allah? Bukan. Itu aturan Allah SWT. Kerja kita ialah jawapan di hadapan Allah. Ketika saudara kamu dibunuh di Palestin, apa kau buat? Tak buat apa-apa. Kutuk lagi ada. Tak, kami berdoa ya Allah. Kami tak mampu nak pergi pun, tak mampu nak buat apa pun ya Allah. Kami berdoa, katakan minta ya Allah padamu. Kami dah baca kunut nazilah ya Allah. Tak boleh nak buat lain, tak erti apa dah. Kita ni siapa pun nak buat. Kan? Jadinya apa yang kita daya buat itulah kita buat. Kalau ikutkan nak teruk orang saudara kita lagi teruk pada kan. Sebab itu janji Allah. Sebab apa? Sebab kita sedang menuju ke arah kehancuran.
dan nak buktikan bahawa hadis Nabi SAW itu betul. Ya, apa pun? Apa dalilnya tak? Ya, bila mana Palestin telah ditakluki, bumi Palestin telah ditakluki, maka siap sedialah Madinah juga akan dihancurkan. Dan hadis kita dah baca dah itu dalam kitab Kiamat tu. Bila Madinah itu dihancurkan, tunggulah Konstantinopel pun akan dihancurkan. Ketika itulah baru keluarnya Dajjal. Dajjal keluar dari mana? Dari Isfahan. Isfahan tu di mana? Di Iran. Dengan 70,000 orang Yahudi di belakang Dajjal yang keluar dari bumi Iran. Kita tengok Iran hari ini beria-ria lawan Amerika kan. Okey, begitu juga doa bukan hanya ekspresi yang melepaskan kemuncak kegembiraan dari dalam hati. Jika kesemuanya ini dinamakan doa, maka ia satu penilaian yang tidak adil kepada fitrah manusia, dan hak doa itu sendiri yang berhak memiliki perbezaan dengan kata-kata yang lain. Moralnya, jangan pukul rata, jangan samakan semua kata dengan doa. Yang ketiga, hendaklah seseorang Muslim menitik beratkan adab-adab dan syarat-syarat dalam berdoa yang merupakan sebab doa ditunaikan. Sesiapa yang memenuhinya, maka dia akan mendapat segala apa yang diminta. Begitu juga kepada siapa yang mengabaikannya, maka dialah orang yang melampaui batas dalam berdoa sehingga tidak ditunaikan doanya. Wallahu ta'ala a'lam.